أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu lagi di udara pada pagi ini dalam siri kuliah subuh kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan-kawan yang dikasihi sekalian, kita semakin menghampiri bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Allah Subhanahu Wa Taala janjikan pada kita kemenangan, dan bulan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pada kita ni pahala yang begitu banyak. Mudah-mudahan kita dapat berusaha untuk merebut pahala ini dengan sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Baiklah sahabat-sahabat dikasihi sekalian, tajuk kuliah kita pada pagi ini ialah tajuknya Al-Haudu, iaitu namanya kolam. Kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak. Selepas kita berbicara berkenaan dengan alam mahsyar ini, di antara perkara yang kita akan bertemu di padang mahsyar nanti ialah berkenaan dengan kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kolam ini setiap daripada kita akan merindui. Setelah kita akan merindui untuk minum air di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kita melalui tempoh-tempoh yang begitu memenatkan sebelum daripada kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia ini berdiri lama di padang mahsyar di hari kiamat, dalam keadaan manusia yang begitu ramai berkumpul semenjak dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam, sehinggalah orang yang terakhir mati di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita semua akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan yang kita bersangatan dahaga. Maka mulut-mulut dan perut manusia ini sudah rindu untuk meminum air di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membasahkan leher mereka, tekak mereka. Di saat itulah tuan-tuan semua nak basah air daripada tekak mereka ini, maka kita melihat di sana setiap nabi-nabi, ya, di sanalah akan zahirnya kolam bagi setiap nabi-nabi alaihi mussalatu wassalam untuk diminum air daripada kolam itu oleh umatnya. Ada di kalangan umat manusia yang boleh minum air dari kolam Nabi itu, dan ada di kalangan mereka yang disekat dan dipulau daripada meminum air di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam, seperti hadis-hadis yang akan kita berbicara pada hari ini. Apa dia kolam?
kolam ini ialah ibarat daripada tempat himpunan air. Ibarat daripada tempat himpunan air. Adapun kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat himpunan air yang baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ianya satu kolam yang begitu luas. Airnya begitu suci. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, baunya lebih wangi daripada kasturi. Dia punya gayung dia, Kelantan panggil cetung dia, yakni gelas-gelas dia sebanyak, ibarat kata sebanyak bilangan bintang di langit yang akan diminum oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sekali kita minum kita tidak akan dahaga lagi buat selama-lamanya. Itu gambaran secara umum berkenaan dengan kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah kolam ini hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad sahaja, ataupun nabi-nabi yang lain boleh minum air dari, ataupun nabi-nabi yang lain memiliki kolam? Kata Nabi, likulli nabiyyin inna likulli nabiyyin haudha. Hadis Nabi menunjukkan bahawa bagi setiap nabi-nabi itu ada kolamnya. Nabi Adam ada kolamnya, Nabi Nuh ada kolamnya, Nabi Idris ada kolamnya, Nabi Saleh ada kolamnya, Nabi Allah Hud ada kolamnya, Nabi Allah Ibrahim ada kolamnya. Setiap nabi-nabi itu Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka itu kolam air, kolam untuk diminum oleh umatnya pada hari akhirat kelak. Bukan setakat diberikan kolam, wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Bahkan para nabi ini akan berbangga sama-sama mereka, siapakah yang paling ramai minum air daripada kolam mereka ini. Yakni nak banding kolam Nabi Muhammad dengan kolam nabi lain, mana lebih ramai dari segi kolam-kolam air ini yang minum padanya. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan. Rawahu Tirmizi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni arju, aku amat-amat mengharapkan, kata Nabi, an akuna, bahawa jadilah aku ini nabi yang paling ramai akan umat akan menikmati air daripada kolamku pada hari akhirat kelak. Jadi para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka beranbiya maksudnya nabi-nabi ya. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka berlumba-lumba untuk melihat umat siapakah yang paling ramai minum air daripada kolam mereka. Fa kullu man kathural mu'minuna min ummatihi, setiap nabi yang ramai orang minum air daripada kolam dia, izdada farahan wa fakhran ala baqiyatil anbiya, maka sesungguhnya dia akan bertambah lagi rasa gembira dia, rasa bangga dia berbanding dengan nabi yang lain. Oh, ramai aku daripada umat yang lain. Begitulah tuan-tuan, di kalangan para nabi di hari akhirat, dia bergembira dengan apa dia ni ramainya umat yang minum air daripada kolam itu. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala rezekikan pada kita dapat minum air di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak ada halangan, dan sekali kita minum air di kolam Nabi, maka kita tidak akan dahaga lagi buat selama-lamanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, di antara ulama sebut, di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengangkatkan qadar dan kedudukan Nabi Muhammad di kalangan umat manusia. Nabi kita Muhammad ini, sahabat sekalian, dia ni penghulu kepada semua anak Adam pada hari kiamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ana sayyidu wuldi Adam. Ada ulama baca ana sayyidu waladi Adam, ada ulama hadis baca ana sayyidu wuldi Adam. Aku ni penghulu kepada anak Adam. Di antara kemuliaan Allah kepada Nabi seperti mana disebutkan dalam hadis, Nabi kata begini,
ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi, rawahul Bukhari. Nabi kata di antara rumahku dan juga mimbarku. Tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah, tuan-tuan akan dapati di sana ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada juga mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, di antara rumahku dan mimbarku. Ada orang kata hadisnya berbunyi ma baina qabri wa minbari. Tapi riwayat ma baina baiti wa minbari, hatta tertulis di lauhah ataupun di papan kenyataan yang warna hijau itu nak masuk ke raudhah dari sebelah laluan hadapan. Hadis ini dituliskan hadisnya berbunyi ma baina baiti wa minbari, di antara rumahku dengan mimbarku, bukan kuburku. Betul tuan-tuan, kubur Nabi adalah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Nabi dengan Aisyah, maka disitulah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis sahih yang berbunyinya ialah ma baina baiti wa minbari, di antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah, raudhatun min riyadil jannah, ianya satu taman dari taman-taman syurga yang kita panggil sebagai ar-raudhah asy-syarifah, raudhah taman yang mulia itu. Wa mimbari ala haudi, kata Rasulullah, dan mimbarku itu, wa minbari, mimbarku itu, ala haudi, berada di atas kolamku. Mimbar Nabi itu, ya, kalau kita buat bandinganlah tuan-tuan, di sini makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini adalah mimbar Rasulullah yang tinggi itu. Di antara makam Nabi, rumah Nabi dengan mimbar Nabi dinamakan Ar-Raudhah Asy-Syarifah, ataupun satu taman dari taman-taman syurga. Wa minbari, kata Nabi, dan mimbarku itu, ini mimbar Nabi di sini hak tinggi itu tuan-tuan. Wa minbari ala haudi, Nabi kata, dan mimbarku itu berada di atas kolamku. Mimbarku itu berada di atas kolamku. Jadi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mereka rindu untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, dan mereka rindu juga untuk minum air yang diberikan dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Semua daripada kita ni, kita kerinduan belaka, sebab kita ni dahaga daripada saat itu kerana lamanya kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan, di manakah terletaknya kolam? Kolam Nabi ni, adakah terletaknya ia sebelum daripada titian siratal mustaqim ataupun selepas daripada titian siratal mustaqim? Kolam Nabi, katalah di sini tempat berkumpul. Di sini ada sirat, ada titian sirat, yang di bawahnya neraka, di sebelah sananya syurga. Di manakah terletaknya kolam Nabi? Adakah dia terletak sebelum daripada sirat ataupun dia ni letak selepas daripada sirat yang kita akan lalui yang menakutkan itu? Apabila berkumpulnya semua manusia di padang mahsyar pada hari kiamat, dan kita semua dalam keadaan yang amat takut dan mengerikan, dengan begitu dahaga kita rindu untuk minum di kolam Nabi. Adakah soalannya, adakah orang mukmin akan minum di kolam Nabi sebelum daripada kita meniti titian sirat ataupun selepas daripada kita meniti titian sirat? Ulama-ulama kita berselisih pandangan pada tempat ini. Pandangan yang sahih dan ramai mengatakan bahawa ayyakuna qabla al-mururi 'ala as-sirat. Kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam ini letaknya sebelum daripada kita meniti atas titian siratal mustaqim. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang-orang yang murtad dan kufur pada Allah Subhanahu wa taala, selepas daripada
mereka ditolak daripada minum air di kolam Nabi. Ada sebahagian manusia yang nak minum air di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi disekat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, ummati ummati ummati, ya Allah, ini umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Nabi kata, ummati, ini umatku ya Allah, umatku ya Allah. Lalu dijawab oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apakah yang diperlakukan oleh mereka selepas daripada ketiadaan kamu. Bahagian daripada umat ini yang disekat daripada minum air di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila orang-orang yang murtad, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik ini selepas mereka ditolak dan dipulau daripada minum air di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini melalui titian sirat. Bila mereka naik titian sirat ini, fala yastati'una, mereka tidak mampu, fayatasaqatuna finnar, maka berguguralah mereka ini jatuh dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sahihnya kata ulama, kolam berada sebelum daripada titian sirat. Sebab orang kafir, mereka bila menaik titian sirat ini, dia akan jatuh dalam neraka Allah. Tuan-tuan kena faham begini ya. Dalam istilahnya disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa lil jannati darajatun, bahawa bagi syurga itu ada darajat. Darajat ni tempat yang tinggi, itu darajat. Walin nari darakatun, dan bagi neraka itu darakat, yakni ke bawah. Ke bawah. Ya, neraka ni ke bawah, dalam ke bawah. Jadi sebab tu dalam Quran sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah Subhanahu wa taala sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini akan berada di dasar di bawah sekali daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat gambaran lah kawan-kawan sekalian ya, buat gambaran. Kita buat gambaran lagu ni. Ni pada mahsyar. Ni pada mahsyar, mari lepas menghadap Allah taala semua sekali, jumpa telaga Nabi, tempat Nabi jaga untuk minum air. Lepas tu nak meniti. Ni padang mahsyar. Ini pula titian siratal mustaqim ya. Ini titian siratal mustaqim. Bawah sirat ini ada neraka yang begitu dalam, sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa neraka itu seperti kita campurkan satu batu dari sebelah atas yang akan sampai di dasar, di bawah sekali, di patak neraka tu selepas daripada 70 tahun. Dalamnya neraka, Allah sangat. Tuan-tuan nak bayar ginilah tuan-tuan tak. Cuba tuan-tuan search dalam Google, YouTube, ada orang terjun daripada ISS. Ada astronaut kita, angkasawan kita, astronaut kita, dia bukan yang Malaysia punya, dia terjun daripada ISS sampai ke bumi. ISS di udara lebih kurang kata orangnya 300 km di udara. Bila dia terjun daripada atas sampai ke bumi 300 kilo ni tuan-tuan, dia sampai ke bumi dalam masa 8 minit. Tuan-tuan kira lah, dia sampai ke bumi dalam masa 8 minit. 8 minit 300 kilometer. Cuba tuan-tuan bayang, kalaulah Nabi kata 70 tahun baru sampai ke dasar neraka. Cuba tuan-tuan kalkulate sendiri, kira sendiri. 8 minit 300 km. 80 minit 3000 km. 80 minit 3000 km. Tuan-tuan kira lagu tu sampai kepada 70 tahun. Berapa ribu kilometer pada kiraan kita manusia. Pada kiraan kita manusia yang kita boleh fikir dengan akal fikiran kita. Ini bawah ni neraka.
Selepas kita meniti titian siratal mustaqim ini, ya, lepas titian siratal mustaqim ini, tuan-tuan sekalian, lepas meniti kita bertemu dengan tempat yang kosong. Tempat ni tempat berkumpulnya ahli syurga, sama-sama ahli syurga sebelum daripada dia masuk syurga. Kata ulama, untuk dia bermaaf-maafan di antara satu sama lain, kemudian baru dia masuk syurga. Syurga ni pula sifatnya adalah tinggi. Syurga ni pula tempat dia adalah tinggi. Memang teramat tinggi syurga Tuhan. Tinggi sehinggalah syurga Firdaus yang paling tinggi sekali didiami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di mana kita berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita tempat yang eloklah untuk kita pada hari kiamat kelak. Baiklah kawan-kawan yang dikasihi sekalian. Kemudian selepas daripada kita tahu di padang mahsyar tempat dia, sebelum daripada kita meniti titian siratal mustaqim, kita belajar pula berkenaan dengan satu istilah, iaitu Sungai Kautsar. Itu Sungai Kautsar. Apa hubungan di antara Kautsar ini dengan kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalimah Kautsar artinya terlalu banyak. Yakni kalau kasrah artinya banyak, Kautsar artinya terlalu banyak. Sifat Kautsar ini adalah sifat yang menunjukkan kepada terlalu banyak. Terlalu banyak air di sungai ini yang menjadi sumber air kepada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada hadis-hadis yang menyebut berkenaan dengan sifat Kautsar ini. Sifat Kautsar ini ada kata telaga Kautsar. Ibaratnya begitu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, inna a'tainakal kautsar. Kami kurniakan kepada kamu al-kautsar, annal maqsuda bihi al-haud. Yang dimaksudkan dengannya ialah akan kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada zahir nas yang kita baca menunjukkan bahawasanya, ya, bahawa Kautsar itu satu sungai di syurga Tuhan. Apa hubungan di antara sungai ini dengan kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata ulama, dia kata daripada hadis yang menunjukkan bahawa anna nahral kautsari yasubbu fil haudi wa yughazzihi bil ma. Ya? Jadi dia kata sini bahawasanya sungai Kautsar ini mencurahkan air kepada kolam yang kita akan minum airnya. Yakni sungai yang banyak, sungai Kautsar ini mencurahkan air kepada kolam Nabi, maka jadilah kolam Nabi itu satu cawangan, satu tempat himpunan air daripada sungai Kautsar itu. Maka sudah pastilah sifatnya akan bersama. Sebagaimana air di sungai Kautsar, begitu jugalah air di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah akan datang keterangannya pada hadis-hadis yang di sebelah depan nanti biiznillah tabaraka wa taala. Apakah dia sifat kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kolam Nabi ini tuan-tuan, apakah sifatnya? Daripada apa yang kita tengok di sini, bahawa himpunan air daripada syurga Tuhan diminum oleh orang-orang yang beriman pada Allah pada hari kiamat kelak. Di sana banyak hadis-hadis yang menyebutkan berkenaan dengan sifat-sifat kepada kolam ini. Kesimpulan sifatnya seperti saya bacakan hadis dia, begini sifat dia. Pertama, kolam Nabi ini satu kolam yang begitu luas. Yang kedua, airnya lebih manis, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada kasturi. Dia punya gelas dia seperti bilangan bintang di langit. Bintang di langit ni kawan-kawan, seperti mana tersusunnya pasir di lautan, demikian jugalah tersusunnya bintang-bintang di langit. Air kolam ini datangnya daripada sungai Al-Kautsar dalam syurga.
kemudian akan diminum pula oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila dia minum dia tidak akan dahaga lagi buat selama-lamanya. Baik, kita pergi satu persatu. Pertama, bayangkan hadis-hadis Nabi yang menyebut berkenaan dengan keluasan kolam Kautsar ini, bersamana saiz dia untuk diminum oleh semua manusia, agar supaya tidak berebut-rebut di kalangan kita, dan tidak ada yang terlewat untuk minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia menyatakan qadarnya seperti jarak di antara dua negeri ataupun dua negara. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis pertama riwayat Imam Bukhari. Nabi kata, amamakum haudun kama baina jarba'a wa adruh, rawahul Bukhari. Nabi kata, amamakum haudun, di hadapan kamu itu ada kolam. Seluas mana kolam dia? Kama baina jarba'a wa adruh, seperti mana jarak di antara Jarba' dan juga Azruh. Jarba' dan Azruh ini sentiasa disebut oleh orang-orang Arab dan perkataan berkembang. Jarba', Azruh. Jarba' dengan Azruh nama dua tempat, seperti orang kata Mekah wal Madinah, Dajlah dan juga Furat. Bandingan Nabi sebut ni Jarba' dan Azruh ini, Jarba' dan Azruh adalah dua tempat di dalam negara Jordan, Al-Mamlakatul Urduniyah Al-Hashimiyah, yang terletak di sebelah timur, di sebelah tenggara negara Jordan, iaitu lebih kurang jarak dia 22 km. 22 km. Artinya kolam Nabi itu terlalu luas. Itu satu hadis yang menyebut. Dalam hadis yang lain Nabi kata, inna qadra haudi kama baina Ailah wa San'a minal Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim rahimahullah. Sesungguhnya keluasan kolamku itu seperti mana luasnya di antara Ailah dan juga San'a dan negeri Yaman. Di manakah letaknya Ailah? Ailah ini nama lama bagi bandar Aqabah di negeri Yaman. Orang dulu panggil sebagai Ailah. Ailah, Aqabah ni tuan-tuan, satu kawasan yang memuncak berada di negara Jordan. Baik, pelabuhan Aqabah yang masyhur itu pada hari ini pun dipanggil dengan nama Pelabuhan Aqabah. Manakala negara Yaman pula, manakala San'a pula adalah negara Yaman. Daripada Aqabah berentasi Arab Saudi sampai kepada negara Yaman. Maknanya luasnya kolam Nabi itu diibaratkan seperti dari negara Jordan sampailah kepada negara Yaman, yakni tuan-tuan ribuan kilometer, yang menunjuk kepada keluasan kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadis yang berikutnya, ma baina nahiyatai haudi kama baina San'a wal Madinah. Nabi kata, antara dua tebing kolamku itu seperti mana dari San'a di negeri Yaman pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah, di kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada hadis lain menyebut inna haudi ab'adu min ailata min Aden. Hadis yang keempat rawahu Muslim. Nabi kata sesungguhnya kolamku ini lebih jauh daripada Ailah ke Aden. Ailah ni tuan-tuan, Aqabah tadi, Aden adalah satu bandar di negeri Yaman, nama dia Bandar Aden. Kita panggil Adden. Ini semua jarak-jarak yang jauh menandakan keluasan kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi kita sebut, hadis riwayat Imam Tirmizi, dikata haudi min Aden ila Amman al-Balqa. Nabi kata kolamku ini, kata Nabi, daripada Aden di negara Yaman sehinggalah kepada Amman al-Balqa.
Aman al-Balqa satu nama, satu kawasan di negara Syam, di negara Jordan. Dia Syam ni tuan-tuan, Syam yang lama, Syam dalam sejarah disebutkan Syam. Syam yang lama ni kawan-kawan sekalian, sekarang ni merangkumi negara Jordan, negara Palestin, negara Lebanon, negara Syria. Jordan, Syria, Palestin, Lebanon, himpunannya adalah negara Syam pada zaman dahulu. 4-5 hadis yang disebutkan ini, ada hadis terakhir menyebutnya pada hadis yang ke-6 rawahu Ibnu Majah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, haudi ma bainal ka'bati wa baitil maqdis. Nabi kata, kolamku itu seluasnya di antara Al-Kaabah di Mekah Al-Mukarramah dan juga Baitul Maqdis yang terletak di Al-Aqsa. Mekah dengan Al-Aqsa, kalau kita naik bah pada hari ini, lebih kurang 48 jam. 48 jam ni tuan-tuan lebih kurang 2000 km. Begitulah. Nama lagi Aqsa. Aqsa artinya tempat yang begitu jauh. Jadi berbagai-bagainya Nabi sebut bandar ini dah. Sekali Aden, sekali Ailah, sekali Amman, sekali Sana'a dan sebagainya. Ini menunjukkan kepada luasnya akan kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa bentuk kolam Nabi? Adakah kolam Nabi ini tuan-tuan bentuk dia panjang atau bentuk dia bulat atau pak segi tepat dan sebagainya? Kalau kita perhatikan kepada kolam Nabi, kita akan dapati bentuk kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti panjangnya sebulan perjalanan, lebarnya sebulan perjalanan, dan dia adalah sama. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muttafaqun alaih di antara Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dia kata, haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawaun. Nabi kata, kolamku itu, kata Nabi, masiratu syahrin, perjalanannya itu seperti 1 bulan. Demikianlah setiap daripada penjurunya itu. Jadi daripada zawiyah ini ke zawiyah ini adalah sebulan perjalanan. Haudi masiratu syahrin. Nabi kata, kolamku itu jaraknya perjalanan satu bulan. Wa zawayahu sawaun. Demikian juga penjurunya. Penjuru ni ke penjuru ni adalah 1 bulan. Ibaratnya begitu. Penjuru ni ke penjuru ni adalah 1 bulan. Kita faham daripada hadis Nabi ini bahawa kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuknya murabba'. Murabba' artinya kolam itu bentuk dia 4 persegi. 4 persegi tuan-tuan. Kemudian kita pergi lagi nuktah berikutnya. Hari ini kita mengenali kolam kita. Kolam yang kita akan minum air padanya di hari yang tidak ada air kecuali air di kolam itu, dan sekali kita minum, kita tidak akan dahaga lagi buat selama-lamanya. Apa lagi sifat kolam ini? Jarang-jarang kita tengok orang baca berkenaan dengan perkara-perkara yang raib begini. Saya pun baca daripada hadis yang sahih yang dikumpulkan oleh para alim ulama kita. Banyak manakah bilangan gelas abarik? Dia kalimah abarik ni tuan-tuan ibarat daripada ibrik ni ialah kendi. Apa ni kita panggil dalam bahasa kita cerek-cerek. Amal orang Kelantan ni amal panggil kendi ya. Cerek. Jadi gelas untuk kita minum di kolam Nabi itu sebanyak mana? Banyak mana tuan-tuan? Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim disebutkan Nabi kata, fihi abariqu, pada kolam itu ada abarik, ada kendi dia, ada gelas untuk kita minum, az-zahab wal fiddah, daripada emas dan juga perak. Ka'ada di nujumis sama, seperti mana bilangan bintang-bintang di langit. Au akthar ataupun lebih banyak daripada bilangan bintang di langit. Min adadi nujumis sama, lebih banyak daripada apa dia ni, bilangan bintang di langit. Baik kawan-kawan,
kawan-kawan tengok tak bintang di langit ni macam mana? Cuba kawan-kawan tengok image yang dikeluarkan oleh NASA. Saya tengok dalam satu tayangan disebutkan dia besarkan image daripada teleskop yang diambil oleh NASA. Susunan bintang-bintang di langit itu kurang lebihnya seperti susunan bilangan pasir di lautan. Sebab tu tadi hamba kata bahawasanya bilangan pasir di lautan di pantai itu seperti mana bilangan bintang-bintang berada di langit, ya. Jadi begitu banyaknya gelas-gelas untuk kita minum air daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air ini daripada mana? Air ni tahu kawan semua, kita tahu dah, air kolam ini daripada syurga. Dan Allah Subhanahu wa taala ambil dia daripada syurga, dituangkan ia daripada sungai Kausar itu, dialirkan dia kepada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, yashkhabu fihi mizabani minal jannah. Baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata yashkhabu yakni yasubbu wa yasilu fi. Maksudnya ialah air itu dituang, dialirkan kepadanya, dialirkan kepadanya daripada mana? Daripada sungai di syurga. Jadi kawan-kawan semua, mizabani, mizab di sini apa dia mizab? Hadis menyebut mizab iaitu ma yasilu minhul ma' min mawdi'in 'alin. Ni sungai syurga yang tinggi, maka dialirkan air ini pergi ke kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hakikat sebenarnya serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia sifat air di kolam Nabi? Air di kolam Nabi ini lebih putih, airnya begitu manis, air semanis-manis airnya. Nabi kita bersabda pada menyatakan sifat air di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal yashkhabu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah ahaduhuma min zahabin wal akharu min wariqin. Baik. Hadis ini menyebut hadis riwayat Imam Muslim, ya. Kawan-kawan, kita nak cakap berkenaan dengan benda macam ni kena cari hadis yang sahih, ya. Baik. Asyaddu bayadan minal laban. Air ini kata Nabi lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Yashkhabu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah. Maka ianya dituang, dialirkan air itu pada tempat dia daripada syurga. Mizab ini dibuat daripada apa, tuan-tuan? Tempat aliran air ini dibuat daripada ahaduhuma min zahabin, satunya daripada emas, wal akharu min wariqin, satu lagi daripada wariq. Ulama kata al-wariqu artinya al-fiddah, yakni daripada perak. Satu daripada emas, satu lagi daripada perak. Ia menjadi tempat aliran air daripada sungai Kausar menuju pada kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim juga disebutkan, hadis menyatakan bahawa warihuhu atyabu minal miski, bahawasanya bau air itu, air kolam Kausar ini, kolam Nabi ini, bau air ini saja kawan-kawan sekalian, atyabu minal miski, ianya lebih manis, lebih wangi daripada bau kasturi. Saya tanya penjual minyak wangi di Mekah, di kedai minyak wangi di Mekah yang mahal itu, abang tanya dia, kasturi ni berapa harga dia sekilo? Kayu, ya. Kasturi ni bahan untuk buat dia tu, sekilo kasturi
tak kurang daripada 500,000 rial, yakni lebih kurang setengah juta ringgit. Itu bau kasturi. Kalau kita pakai dia ni kawan-kawan, boleh jadi esok pun dia bau lagi. Itulah baunya air daripada kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan dia punya gelas dia seperti mana bilangan bintang di langit. Dan sekali kita minum air daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita tidak akan dahaga lagi buat selama-lamanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata, "Fihi abariqu kanujumis sama." Padanya gelas-gelas untuk diminum seperti mana bilangan bintang di langit. Man waradahu, siapa yang pergi di kolam tu untuk minum, fasyariba minhu, dan dia boleh minum air daripada kolam itu, lam yazma' ba'daha abadan, dia tidak akan dahaga lagi buat selama-lamanya. Yakni sekali dia minum air dari kolam itu, maka dia tidak akan dahaga lagi untuk buat selama-lamanya, sahabat-sahabatku sekalian. Baik, siapakah orang yang pertama boleh minum air di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demikianlah tuan-tuan, sifat-sifat berkenaan dengan kolam Nabi daripada himpunan hadis-hadis yang sahih yang mampu saya sebutkan. Boleh jadi di sana banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menyebut berkenaan dengan sifat-sifat kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya rasa cukup bagi kita untuk mengenali dengan sifatnya, dengan bentuknya, dengan gelasnya, dengan airnya, dengan macam-macam keistimewaannya itu. Adapun hadis berkenaan dengan siapa yang boleh minum dan sebagainya, itu bicara yang lain, insya-Allah kita sambung semula. Tetapi disebutkan di sini bahawa dalam ramai-ramai manusia ni kawan-kawan, siapakah orang yang pertama sekali boleh minum air dari kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kolam Nabi ini untuk kemuliaan kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala adalah ahli, dia ni paling pemurah dan paling mulia. Dia sukakan kepada kemuliaan dan juga kemurahan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pula orang yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan dan juga ihsan daripada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali orang mukmin ni banyak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah korbankan segala kebaikan, maka dengan kelebihan-kelebihan yang ada ini, maka orang yang lebih itu dialah orang yang pertama akan minum air di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara orang yang pertama sekali minum air di kolam Nabi ini ialah golongan fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir di kalangan puak-puak muhajirin, yang mana golongan ini kawan-kawan, dia telah mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan darah mereka, membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, jasa mereka disebut oleh Allah, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hashr ayat ke-8, Allah kata bagi golongan yang miskin di kalangan golongan muhajirin, di mana mereka ini diusir keluar daripada negeri Mekah, terusir keluar dari negeri Mekah, dia dan juga harta dia, semata-mata sebab mereka mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jasa puak ni adalah besar. Sebagai balasan jasa besar ini, maka di hari akhirat mereka akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, kemudian baqiyatus sahabatil kiram,
Kemudian baki para sahabat Nabi yang mulia seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akwabuhu adadu nujumis samai man syariba minhu syarbatan lam yadhma' ba'daha abadan. Awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirina asy'athu ru'usan ad-dunsu thiyaban alladzina la yankihuna al-mutana'imati wa la tuftahu lahum as-sudad. Kawan-kawan dikasih sekalian, ini hadis riwayat daripada Imam Tirmizi. Maksudnya ialah Nabi kata bahawa bilangan gelas dia seperti bilangan bintang di langit. Siapa yang minum airnya tidak akan dahaga lagi buat selama-lamanya. Orang yang pertama sekali, golongan yang pertama sekali akan minum air di kolam Nabi ini adalah fuqara'u al-muhajirina, orang-orang yang miskin di kalangan golongan muhajirin. Di mana golongan muhajirin ni kawan-kawan, dia telah meninggalkan rumah mereka, harta mereka, bawa agama mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebab nak selamatkan iman dia pada Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Tuhan mereka. Orang ini adalah orang yang terawal akan pergi ke kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan fakirnya mereka, dengan rambut mereka tidak terurus, dengan pakaian mereka yang lama dan lusuh, ya. Isteri mereka fakir lagi, miskin lagi, lemah lagi. Yakni mereka tidak ada. Mereka di Mekah tidak dibukakan rumah untuk mereka. Mereka ni tuan-tuan, pergi rumah orang pun orang tidak buka rumah. Tak seperti orang kaya. Mereka ni kalau pergi rumah orang tengok rupa orang tak buka rumah ke dia. Tak supaya orang kaya pergi rumah orang, pintu rumah orang buka. Sifat mereka yang sedemikian ini di atas pengorbanan mereka di alam dunia, Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada mereka boleh pergi pertama sekali di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak. Untungnya menjadi sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik kawan-kawan sekalian. Kemudian ada kelebihan bagi penduduk negara Yaman. Ahli Yaman ini araqqun nasi quluban, orang yang paling lembut akan hatinya. Hati orang Yaman ni orang yang lembut. Dia Yaman ni ada sejarah kawan-kawan sekalian. Orang Yaman ini adalah, mereka ini adalah orang yang pertama sekali membudayakan bersalam antara satu sama lain. Orang Yaman ni kerana indahnya akhlak mereka, eloknya perangai mereka, maka mereka disebutkan bahawa dia di antara golongan yang pertama juga akan terawal juga menuju ke kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mentakdimkan mereka, mendahulukan mereka sebelum orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Nabi sebutnya, inni la bi'uqri haudi azudun nas li ahli al-Yaman adribu bi'asaya hatta yarfadda alaihim. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata sesungguhnya aku ini la bi'uqrin. Kalimah uqrun maknanya tempat yang berhenti padanya unta sebelum daripada dia minum air daripada kolam. Kalimah la bi'uqrin tuan-tuan semua ibaratnya begini. Ibarat dia ialah ni tempat kolam unta. Ni kolam tempat unta minum air. Unta ni berhenti sini. Unta berhenti sebelum daripada kolam dia. Nabi kata, inni la bi'uqrin haudi. Aku ni duduk tunggu kolam aku tadi ni. Azudun nas li ahli Yaman. Jadi dia tunggu depan kolam dia ni. Tunggu depan kolam ni. Maka tuan-tuan semua dia putariklah mereka ini, orang Yaman tadi, dan untuk mereka ni minum air. Nak sebutkan di sini kawan-kawan sekalian bahawa hadis ini menyatakan tentang kelebihan penduduk negara Yaman yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Aku elok orang lain pergi tepi dulu,
orang Yaman mari minum dulu. Ini kerana kelebihan keindahan penduduk negara Yaman. Jadi kawan-kawan dikasih semua, Yaman pun Yaman hok jeruh lah. Kalau Yaman tak jeruh tak juga tuan-tuan semua dah. Ini satu kemuliaan bagi penduduk negara Yaman yang ditakdimkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai balasan daripada Allah kepada mereka, kerana mereka ni jasa yang besar kepada dunia dan juga kepada agama Islam ini. Ini kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada penduduk negara Yaman yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kali sahabat-sahabatku sekalian, orang yang pergi ke kolam Nabi ini, setiap kali bertambah salehnya seseorang itu, maka dia akan dikedepankan untuk minum air di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang saleh, orang yang baik, orang yang juruh, dialah duduk depan. Katalah umat kita ini, orang yang paling baik sekali mestilah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam ramai-ramai yang paling baik, yang paling juruh ni kawan-kawan sekalian, mestilah khalifah yang 4 itu. Siapa dia khalifah 4 itu? Seperti khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian pula marilah kawan-kawan sekalian para sahabat Nabi yang lain yang banyak membantu jasa mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebutkan di sini bahawa orang yang saleh, yang banyak jasanya kepada Nabi, banyak jasanya kepada Islam, maka dia ni adalah orang yang pertama akan minum air. Ni golongan ini atas rankingnya beginilah. Setinggi mana kesalehan kamu, secepat itulah kamu akan minum air di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi orang yang jahat, orang yang murtad daripada agama Islam selepas daripada Nabi kita tiada, orang-orang munafik yang menyembunyikan kafir menzahirkan Islam ini, maka mereka ini akan terdedah hakikat mereka semua pada hari kiamat, dan mereka tidak dapat minum air daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sabda Nabi, ana faratukum alal haudi ana faratukum alal haudi, aku ni menunggu kamu di kolamku, aku tunggu kamu di sana, aku tunggu kamu di sana sehingga aku mengenali semua umatku ini. Tak ada umatku yang pergi tu, kata Nabi, ya Rabbi ashabi, ya Allah ini kawan-kawanku ya Allah. Fayuqalu, dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, dikatakan bahawa wahai Muhammad, kamu tak tahu apa yang mereka buat selepas daripada ketiadaan kamu. Sebab ada di kalangan orang yang Islam di zaman Nabi, selepas Nabi kita tiada, mereka murtad meninggalkan agama ini. Bila mereka murtad meninggalkan agama ini, sahabatku yang dikasihi sekalian, maka apa jadi? Mereka diskat daripada minum air di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana-mana yang murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar, lepas Nabi kita tiada, diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhum, maka golongan-golongan yang murtad ini tidak dapat minum air daripada kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kolam Nabi ini, kolam Nabi Muhammad ini dapat diminum airnya oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Disebutkan khabar bahawasanya kolam Nabi ini dikhususkan untuk umatnya. Yang minum air dari kolam Nabi ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Umat Nabi lain dengan kolam nabi-nabi yang lain. Kullu ummatin tashrabu min haudi nabiyha, setiap daripada umat itu akan minum air daripada kolam Nabi masing-masing. Taridu alayya ummatil haud wa ana azudun nasu anhu kama yazudur rajulu ibilar rajuli an ibilihi. Faqala as-sahabatu ya nabiy Allah ata'rifuna? Qala na'am, lakum sima laysat li ahadin ghairikum, tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu wa la yasuddanna anni ta'ifatum minkum fala yasiluna fa aqulu ya rabbi haula'i min ashabi
fayujibuni malakun fayaqulu wa hal tadri ma ahdatsu ba'dak. Nabi kata kamu akan pergi ke kolamku dan aku akan tarik kamu mari ke kolamku ini dan aku tolak orang lain, mari orang lain dulu, mu mari itu atas aku lah tak. Faqala sahabah, Nabi kata sahabat Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi, kamu kenal ke umatmu ni Nabi? Ata'rifuna? Nabi kata qala na'am, ya aku kenal. Lakum sima, kamu ada tanda-tanda. Nabi kata laisat li ahadin ghairikum, tak serupa dengan orang-orang lain. Tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Aku kenal kamu kenapa? Sebab kamu akan mari jumpa dengan aku tadi, dia mempunyai kesan daripada wudu. Kita basuh wudu di tuan semua, lebih tangan ke, basuh kepala, sapu kepala belakang, ada kesan. Maka hak ni tuan-tuan, kita pergi akhirat Nabi tengok, ni umat aku, ni umat aku, yang ni umatku, yang ni umatku. Dia tolak umat lain, dia ambil umat dia dulu. Dan mereka ada golongan yang tidak boleh minum air walaupun dia di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maksud hadis ni ialah sahabat Nabi yang Islam di zaman Nabi, tapi ada yang murtad, dan juga ada di kalangan sahabat itu yang menzahirkan diri mereka duduk dekat Nabi, tapi mereka sebenarnya zahirnya nampak seperti sahabat. Hakikatnya kawan-kawan, mereka ini golongan-golongan munafikin dan mereka akan terdedah pada hari akhirat kelak. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, itu beberapa sifat dan beberapa jenis golongan yang boleh minum air di kolam Nabi SAW. Demikianlah bicaranya. Insya-Allah taala pada pagi besok kita akan berbicara berkenaan satu bab yang penting untuk kita belajar, itu berkenaan dengan apakah dia asy-syafa'ah, apakah dia pertolongan-pertolongan yang kita boleh dapat pada hari akhirat, di saat semua pertolongan itu tidak ada pada hari tersebut, pada hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita semua untuk minum air di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kurniakan pada kita nikmat yang begini lazat sebelum kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana wa adkhilna al jannata بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.